لمشايخنا ومعلمينا من أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب، وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب، خصوصا إلى حسب الله هذا المسلم وخصوصا المسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم ارزقنا العلم وانفعنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في نياتي في حال تعلمي. Ini satu pasal pada menyatakan niat tatkala hendak belajar dan menuntuti akan ilmu. Jadi seseorang yang nak mengaji, awal-awal niatnya kena ada. Apa-apa pun dalam belajar, dalam beramal, dalam apa pekerjaan, pertama sekali niat kita kena betul. Jadi kamu datang ke sini, semua orang yang ada di sini, yang ada dekat madrasah ni, apa niat kita berada di madrasah ni? Begitu juga Abi yang duduk di sini, apa niat Abi mengajar, apa niat Abi duduk sini, apa niat Abi bersama-sama dengan kamu. Kat sini kita kena betulkan. Baik. Bahawasanya tak dapat tidak bagi yang menuntuti ilmu itu daripada berniat pada masa menuntutinya, kerana bahawasanya niat itu ialah asal pada sekalian kelakuan. Tak boleh tidak, sebelum nak mengaji, sebelum nak buat satu amalan, niat ni kena betul. Buat kerana apa? Kerana apa? Kena betul. Supaya apa yang kita buat, apa yang kita niatkan, itu yang kita dapat. Apa yang kita niatkan, itu yang kita dapat. Kalau kita niat berada di dalam tempat yang baik kerana kehendak ibu bapa, jadi satu hari kita akan menyanggah kehendak tersebut. Sebab mak ayah itu suruh. Bila kita dah besar, ketika kita mampu nak lawan kehendak mak ayah kita, ketika itu kita takkan mengikut akan kehendak ibu bapa kita. Tetapi bila kita berniat beramal suatu perkara kerana Allah dan Rasul, ketika itu kita dapat pimpinan Allah dan kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, artinya bahawa sesungguhnya amalan itu dengan niat. Ini hadis sahih yang diriwayatkan pula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husni niyyah min al-a'mal al-akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mal al-akhirah thumma yasiru min a'mal ad-dunya bi su'in niyyah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beberapa banyak daripada amalan yang berupa ia dengan rupa amalan-amalan dunia, dan jadi ia dengan elok niatnya pada amalan-amalan akhirat, dan beberapa banyak daripada amalan yang berupa ia dengan rupa amalan akhirat, kemudian jadi ia daripada amalan dunia dengan jahat niat. Ada beberapa amalan, amalan ini adalah amalan dunia, tetapi niatnya baik, maka amalan dunia ini menjadi amalan akhirat, yakni menjadi kebaikan. Asalnya amalannya amalan dunia, tetapi niat yang baik dia menjadi kebaikan. Tetapi ada juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalnya amal baik, amal akhirat,
tetapi niat yang tak baik, maka natijahnya akhirnya dia menjadi amalan yang jahat. Asalnya amal akhirat, buat baik tetapi niatnya tak baik, maka dia jadi amalan dunia, dia jadi amalan yang tidak baik. Dan sayugianya bahawa berniat oleh orang yang menuntut ilmu, dengan tuntut ilmu itu akan keredaan Allah Ta'ala. Jadi bila kita mengaji, apa pun kita duduk dalam majlis ilmu, jangan lari daripada perkataan ini. Ini selalu kita bacakan. Ilahi anta maksudi wardaka matlubi. Jangan lupa perkataan. Apa makna dia? Ilahi, Tuhanku, anta, engkau, maksudi, engkau tempat, engkau yang aku maksudkan. Tak ada tujuan lain. Semuanya kerana waridaka matlubi, keredaan engkau ya Allah yang aku tuntut. Ya Allah, aku buat semua benda ni kerana Engkau. Aku buat semua benda ni kerana aku nak tuntut redaan Engkau. Kita mengaji nakkan Allah redha kita. Kita mengajar nak Allah redha kita. Kita beramal saleh, kita nak Allah redha kita. Bila Allah redha kita, ketika itu Allah tempatkan kita pada tempat orang-orang yang bertakwa. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, zalika liman khasyiya rabbah. Bila Allah redha kita, maka Allah tempatkan kita pada tempat orang yang bertakwa pada Allah. Orang yang bertakwa pada Allah, apa habuan dia? Allah kasih dan Allah sayang. Apa habuan orang yang bertakwa pada Allah? Allah kurniakan kepada dia husnul khatimah. Besok antara orang yang tidak dihisap oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni Allah tak hisap. Dia dah duduk dekat pintu pagar syurga. Malaikat heran. Malaikat heran, lalu malaikat bertanya, siapakah kalian? Orang lain semua dekat tempat hisab, dekat tempat mizan. Semua dihisab, tapi golongan-golongan ini telah berada di pintu pagar jannah Allah. Malaikat tanya, siapa kalian? Kemudian mereka ini berkata, kami min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian berada di sini dan orang lain semua dekat tempat hisab? Kata, kamilah semasa di dalam dunia dan hidup kami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak boleh masuk syurga sebab insan yang pertama yang akan masuk syurga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggu. Ulama kena hisab. Ayah kena hisab, ibu kena hisab, anak-anak kena hisab, orang kaya kena hisab, seluruh orang kena hisab. Tetapi orang bertakwa ini bighairi hisab. Betul nak jadi, betul habis selalu pesan. Latih diri dan usaha diri menjadi orang yang bertakwa. Kita mengaji ni sebab apa? Sebab supaya kita boleh letakkan diri kita menjadi orang yang takutkan Allah. Allah dah janji banyak benda. Kalau kau takut dunia kau takut kepada Allah, kita jadi orang yang bertakwa. Dunia kau Allah jamin. Dunia Allah jamin. Rezeki Allah jamin. Tapi jadi usaha menjadi orang bertakwa. Kalau engkau takutkan Allah, engkau bertakwa kepada ilmu Allah jamin. Ini dalam Quran, bukan Nabi reka-reka tak. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kepada Allah dan Allah akan ajar ilmu kepada mereka. Allah jamin ilmu. Allah angkat tempat kita.
Duduk usaha kepada tempat takwa, Allah angkat ilmu, Allah angkat rezekinya, Allah angkat semuanya, Allah angkat. Dalam ayat lain, orang yang bertakwa ni Allah kurniakan kepada mereka pimpinan, furqan. Allah pimpin hidupnya, Allah pimpin, Allah jaga dia. Banyak sangat kelebihan yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang sifat orang yang usaha. Jadi kenapa kamu mengaji? Saya nak jadi alim. Tak guna, sebab orang alim dihisap oleh Allah. Kenapa aku hafal Quran? Kenapa aku belajar? Sebab aku nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nak jadi orang takut dengan Allah. Yang ni kita nak. Sebab tempat dia mahal. Orang yang takutkan Allah ini satu anugerah yang paling mahal. Sebab takwa ni wasiat Allah, pesanan Allah. Tiap-tiap minggu pesan menjadi wasiat, menjadi rukun khutbah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Usaha kat orang. Dan negeri akhirat. Kita menuntut ilmu ni sebab apa? Sebab kerana negeri akhirat. Bukan sebab dunia. Kenapa mengaji? Hafal 30 juzuk, besok boleh jadi imam. Boleh jadi imam tak guna. Kenapa lah Habib kata tak guna? Belum tentu jadi imam ini boleh mendapat keredaan Allah. Ya tentu. Kamu tengok dalam hadis macam ni Allah sebut besok ada tiga golongan yang Allah panggil. Allah tanya, pertama orang alim. Kau mengajar sebab apa? Kita pun cakap dengan Allah. Ini hadis sahih. Ini Abi nak bagi faham. Matan hadis ni tak macam ni, tapi Abi nak bagi kau faham. Orang alim pun cakap dengan Allah, ya Allah, aku mengajar begini sebab nak amal ma'ruf nahi munkar. Allah kata tipu. Kamu buat tidak kerana aku, kata Allah. Kamu buat kerana dunia, kamu buat kerana supaya orang puji kamu dan sebagainya. Allah herit orang alim ni masuk neraka Kemudian Allah tanya orang yang membaca Al-Quran qari. Kau baca Quran kenapa? Kita pun jawab begini. Kita pandai cakap kan? Allah kata tak, kau baca Quran sebab kau nak dengarkan bacaan kepada orang lain, supaya orang boleh puji kau dan sebagainya. Campak dalam hati. Allah panggil orang kaya. Sama juga. Kau bukan buat kerana aku, tapi kerana manusia yang lain, supaya orang puji kau ni dermawan dan sebagainya. Itu kalau tengok sekarang, Habib perhati tengok. Perhati tengok. Nak jadi orang yang takutkan Allah ni makin susah. Sekarang orang semayang pun, sekarang orang tengah semayang pun orang rakam sekarang. Kita semayang, ni nak semayang tarawih kan, pun orang rakam kita. Imam ni orang rakam. Dan imam tahu yang dia kena rakam. Ketika itu dia kena betulkan bacaannya. Dia kena jaga bacaannya, dia kena jaga tertibnya. Pada ketika itu. Kalau tak rakam beza. Kalau rakam berbeza. Jadi apa yang ada pada hadis kita takut. Bukan Nabi cakap bila dirakam ini termasuk dalam hadis itu, tak. Tapi kita takut. Sebab menjaga amalan ini cukup jaga ni susah. Jaga ni susah, jaga ni senang. Jaga badan senang, tetapi jaga hati sebab itu Nabi cakap apa? Allah tak tengok rupa kamu ni pakai macam mana, segak macam mana, badan kamu bagus kamu. Tapi Allah lihat pada niat-niat kamu dan hati-hati kamu.
Sebab hati ni tempat pandangan badan ni tempat orang pandang. Orang pandang badan kita, cantik pakai serban, pakai rida, cantik lilit serban cantik. Itu manusia pandang. Tetapi Allah tidak pandang. Jika mana hati kita tidak benar kepada Allah, tidak tasdik dalam amalan. Kalau hati kita tidak tasdik pada amalan, segala apa yang ada pada zahir tak diterima oleh Allah. Tidak tasdik pada akidah. Cakaplah apa pun. Tapi kita mensekutukan Allah. Kita mensekutukan Allah. Pada ketika itu Allah tak terima kita. Tapi selalu cakap, kita bukan nak manusia terima kita, tetapi kita nak Allah terima kita. Kita bukan nak manusia terima kita, tapi Allah. Habis selalu cakap dengan kamu perkara yang sama. Berbuatlah baik semata-mata kerana Allah, kerana yang memberi segala anugerah bukan manusia tetapi Allah. Abi tak boleh bagi kamu apa-apa. Sebab Abi juga menerima anugerah. Takkan orang yang menerima anugerah boleh memberi anugerah. Abi menerima anugerah Allah, jadi si penerima anugerah tak mungkin boleh memberi anugerah. Orang dapat pangkat datuk, selalu yang bagi pangkat datuk ni siapa dia? Datuk, Tan Sri, Tun ni siapa dia? Sultan. Orang yang dapat pangkat datuk, dia tak boleh bagi datuk tu pada orang lain. Tetapi yang memberi pangkat datuk tu, dia boleh beri banyak pangkat pada orang lain. Faham tak saya cakap? Sultan bagi pangkat pada seseorang datuk. Orang ni pun dapat, kita pun panggil datuk. Datuk ni dia boleh bagi tak orang lain datuk? Tak boleh, sebab dia juga menerima pangkat dah. Bukan dia memberi pangkat. Sebab itu apabila kita berbuat kerana manusia pada ketika itu, kita silap. Sebab kita semua ini menerima anugerah, bukan pemberi Jadi buat kepada yang memberi anugerah, kepada yang memberi anugerah. Lepas itu baca Quran kerana Allah, bukan sebab Abi. Abi tak boleh bagi kamu apa-apa. Tak boleh bagi kebaikan, tak boleh bagi keburukan. Sebab yang memberi anugerah itu bukan makhluk, yang memberi anugerah adalah Allah. Tapi selalu betulkan kamu macam tu. Tak ada faedah pun. Nanti bila kita dah lama hidup, nanti kamu rasa menyesal, ruginya aku buat kerana orang. Apatah lagi besok bila kita dah mati, kita akan rasa ruginya ya Allah, ruginya ya Allah. Jadi buat baik dan menghilangkan kejahilan daripada dirinya. Kenapa kita mengaji? Nak hilangkan jahil diri kita. Bukan mengaji ni nak hilangkan jahil orang. Faham tak dia cakap? Kesilapan seorang penuntut ilmu bila dia mengaji. Kau mengaji kenapa? Besok saya boleh jadi ustaz, saya boleh ajar orang. Dia terlupa kewajipan yang pertama sekali, dia kena ajar diri dia dulu. Dia kena ajar diri dia dulu. Niat ajar diri dulu, baru boleh nak niat ajar Ku anfusakum wa ahlikum, selamatkan diri kamu. Mana pelihara ni, selamatkanlah, peliharalah diri kamu, dan anak isteri kamu daripada api neraka. Kalau orang yang masuk neraka, dia boleh selamatkan tak orang yang dalam neraka? Tak boleh. Habis selalu cakap, orang lemas tak boleh selamat orang lemas. Kalau kita nak selamatkan orang lemas, kita kena
duduk atas darat. Kita jangan lemas dulu. Kalau kita dulu dah lemas, macam mana nak selamat orang lemas? Kalau kita sendiri tak boleh selamatkan diri kita, macam mana kita nak selamatkan orang lain? Tetapi kata, kita belajar, aku nak ajar diri aku dulu. Nak ajar diri aku dulu supaya aku ni dapat kenal mana hak, mana batil. Bila kita dah duduk tempat kenal mana hak, mana batil, boleh beramal mana hak, mana batil, kita tunjukkan orang yang ni hak, yang ni batil. Baru kita seronok. Baru kita di dalam rahmat Allah. Ada perkataan, nak buat amal ma'ruf, jangan tunggu jadi orang soleh dulu. Betul. Nak berbuat kebaikan, nak tunjukkan orang kebaikan, belum tidak semestinya kita dah jadi orang baik. Itu betul. Kita nak suruh orang solat, kita kena solat dulu. Kita nak suruh orang buat baik, kita kena buat baik dulu. Kenapa ulama cakap macam tu pula? Sebaliknya macam ni macam ni. Setiap perkataan yang keluar daripada lisan orang yang telah beramal akan sesuatu ilmu, kalamnya adalah menjadi kalam hikmah. Beza. Kalam ni itu menjadi kalam hikmah. Kalam dia itu berserta dengan rahmah. Kalamnya itu berserta dengan rahmat Allah. Sebab apa? Sebab setiap ilmu yang disampaikan, tetapi ilmu yang disampaikan tadi dia telah buat, dia telah beramal dengan ilmu tersebut, maka ketika itu kalamnya itu di dalam keadaan berserta dengan rahmat Allah. Kita cakap, tapi yang kita cakap itu tak ada langsung dalam diri kita. Dia tak jadi rahmah, dia jadi nafsaniyah. Nafsaniyah ni apa? Kalam yang keluar daripada nafsunya sendiri. Ada dalam Quran tak? Kabura maqtan 'indallahi. Apa dia? Siapa hafal? Kabura maqtan 'indallah. Siapa hafal? An taqulu ma la taf'alun. Celakalah. Kemurkaan besar pada sisi Allah. Orang yang bercakap tapi hal keadaan dirinya tak berbuat apa yang dikatakan. Pada ulama fiqhnya dia disebut kat sini kan, pada nama tafsir disebut apa? Iaitu perkataan perkara wajibat. Disuruh orang semayang, dia tak semayang, disuruh. Tetapi pada ulama tasawuf dia dobit lagi. Dia halus lagi. Walaupun pada perkara yang mandubah, pada perkara yang sunat sekalipun, pada ketika itu, sebab dia terbit daripada hati yang rosak. Kalau dia bercakap walhal dia sendiri tidak lakukan. Kita ulama-ulama dulu dia cukup takut dalam perkataannya. Dalam perkataannya dia cukup takut sebab semuanya dalam pandangan Allah. Baik. Dan daripada sekalian orang yang jahil dan akan menghidupkan agama. Kenapa mengaji? Sebab aku nak hidupkan agama. Hidup agama terlebih dahulu, kita hidupkan agama pada diri kita supaya nampak beragama. Tengok orang kafir, tengok kita, nampak Islam ini berjalan, syiar ini nampak.
Dalam diri kita ni nampak syiar. Muamalahnya Islam ni bagus rupanya. Dalam pergaulannya, dalam semua benda syiar Islam ini kita bawa syiar Islam. Oh ni bagus, Islam ni bagus itu. Dan mengekalkan Islam. Jadi mengaji sebab nak kekalkan Islam. Kerana bahawasanya kekal Islam itu dengan ilmu, dan tiada sah zuhud dan takwa itu dengan jahil. Nak dapat zuhud, nak dapat takwa kerana dengan ilmu. Macam mana nak zuhud kalau tak tahu? Macam mana nak takwa kalau tak tahu? Nak bertakwa kepada Allah kena tahu. Tapi ingat, tak semua orang tahu boleh takutkan Allah. Ada orang yang Allah tutup telinga dia, dengar macam mana tapi dia buat tak tahu. Dengar, dia dengar tapi dia buat tak tahu, dia ambil tak peduli. Ada telinga, tapi Allah kata apa? Mereka ni tak mendengar. Ada mata, tapi mereka buat tak nampak. Dia ada telinga, tapi mereka ni tak dengar. Allah tak nak bagi. Baik tu Abi cakap je, nak dengar tak nak dengar itu bukan hak Abi. Itu hak Allah Ta'ala. Lepas tu dekat madrasah ni kadang-kadang Abi tak banyak cakap. Walaupun datang doa, Abi selalu doa untuk kamu. Abi bercakap pada kamu. Kamu nak dengar, kamu tak nak dengar, itu bukan hak Abi. Itu adalah hak Allah. Itu hak Allah Ta'ala. Sedih, Abi tetap sedih. Bila anak-anak tidak mau mendengar perkataan seorang ayah dia. Tapi Abi tak boleh buat apa. Sebab sejarah dulu macam tu. Tak boleh. Sebab kita tak ada daya dan upaya. Doa kita dah ada, nasihat kita dah bagi, tetapi Allah tidak pilih. Bapa saudara Nabi usaha nak supaya bapa saudara Nabi masuk Nabi sedih. Tapi hidayah bukan dari Nabi. Dakwah itu kerja Nabi. Hidayah itu dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini yang kita takut. Dan telah bersyair oleh Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah akan satu syair. Bagi setengah mereka itu apa syairnya? Habis syairnya berhenti. Bermula fasad yang besar. Apa dia? Kecelakaan, kebinasaan yang besar. Orang alim yang tidak beramal. Nah, dah lebih ni. Habis-habiskan syair. Bermula fasad kebinasaan yang besar itu orang alim tidak beramal. Dan terlebih besar kebinasaan daripadanya orang jahil berbuat amalannya. Beramal tapi jahil. Keduanya itu fitnah yang besar pada amalan. Orang jahil buat amalan pun fitnah. Orang alim yang tidak beramal juga fitnah bagi mereka yang berpegang pada agamanya dengan keduanya. Apa dia? Kita jadikan contoh kedua orang ini dalam agama fitnah besar. Kita ikut keduanya ini tadi. Orang jahil yang beramal dan orang alim yang tak mau beramal. Fitnah besar kata ulama. Jadi Abi nasihat kamu tengoklah pada orang yang alim yang beramal dengan ilmu dia. Kamu tengoklah ahli abid
yang alim, ibadahnya, dan dalam keadaan jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala letakkan kita pada tempat orang alim yang beramal dan ahli abid yang kita nak yang tu. Kita nak, ya Allah, jadikan kami orang alim yang beramal dengan ilmu kami. Tetapi kata, ada ilmu tapi kita boleh dekat dengan Allah. Tapi nak itu je. Kan bukan nak jadi pandai bercakap sana sini, ya. Sebab orang alim ni dia ada anugerah tersendiri yang dikurniakan oleh Allah atas. Al-ulama warasatul anbiya, ini dia ada anugerah dia tersendiri yang Allah bagi pada dia. Ini di antara kelebihan ulama-ulama akhirah. Ya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rezekikan atas kami Lailatul Qadar pada tahun ini, ya Allah. Ya Allah, rezekikan atas kami akan saat ataupun waktu Lailatul Qadar pada tahun ini, ya Allah. Sebagaimana firman dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya Allah, jadikanlah Lailatul Qadar pada tahun ini, ya Allah, kami menerima anugerah ketetapan, ketentuan yang baik daripada Engkau, ya Allah. Kami berlindung daripada ketetapan, ketentuan yang tidak baik daripada Engkau, ya Allah, dalam hidup kami dan sepanjang hidup kami ini, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Lailatul Qadar pada tahun ini tetapkanlah ketentuan atas kami, hidup yang baik, ya Allah, mati yang baik, ya Allah, agama kami dalam keadaan yang baik, ya Allah, akidah kami Engkau pelihara sehingga saat kematian kami, ya Allah, keluarga kami juga dalam keadaan ketetapan, mendapat ketetapan yang baik, ya Allah. Begitu juga perjalanan kedua madrasah kami Kau tetapkanlah, ya Allah, dalam keadaan yang baik, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berlindung daripada ketentuan, ketetapan yang tidak baik daripada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tak ada daya dan upaya, ya Allah, melainkan dengan pertolongan Kau, ya Arhamar Rahimin. Kami tidak tahu apa kehendak Engkau atas kami, ya Allah, tapi kami mohon, ya Allah, Kau tetapkanlah atas kami dengan ketetapan yang baik. Kau mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Kau tenangkan hati-hati kami, ya Allah. Kau tenangkan hati-hati kami, ya Allah. Kau tenangkan hati-hati kami, ya Allah. Dunia dan akhirat kami, ya Arhamar Rahimin. Pelihara kami daripada fitnah hidup dan fitnah mati, ya Allah. Pelihara kami daripada fitnah kubur, ya Allah. Pelihara kami daripada fitnah Dajjal, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.